Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung dengan subtopik 6.2 iaitu periodicity. Okey, jadi untuk subtopik ni, antara objektif yang kita akan cuba capai adalah pertama adalah kita akan bincang sedikit variation of atomic radius across period. Variasi atomic radius ataupun atomic size merentas period 2 dan period 3, dan yang kedua atomic radius down group, menurun kumpulan. And then yang kedua, kita akan cuba tengok sedikit ada perbandingan, comparison, compare the atomic radius of element, atomic radius of element dan juga ionic radius untuk elemen tersebut. Atomic radius untuk elemen dan juga ionic radius untuk atom tersebut. Alright, so kita tengok sekarang. Kalau kita lihat kepada periodic table seperti yang telah kita bincangkan dalam video 6.1, so kita ada 18 kumpulan, grup 1, grup 2, grup 3, seterusnya grup 13 sehinggalah grup 18. So ke kanan, daripada kiri ke kanan, yang ini kita panggil across period. Across period, merentas skala daripada grup 1 sehingga grup 18. Daripada period 1 kepada period yang ke-7, yakni daripada atas ke bawah. So yang ini kita panggil down group, menurun kumpulan. Right? So kita akan lihat size, variasi size dari yang merentas color. Contoh dia pada color ketiga, daripada sodium sehinggalah argon. Bagaimana trend size dia? Adakah dia semakin membesar ataupun semakin mengecil ataupun tetap sama? Begitulah juga menurun kumpulan. Kita akan lihat untuk kumpulan yang sama. For example, kumpulan 2, daripada barium kepada magnesium, kalsium dan seterusnya. Macam mana trend size dia? Adakah dia semakin besar ataupun dia semakin mengecil ataupun sama? Alright, sebelum kita lihat kepada trend itu, mari kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi size. Yang pertama adalah effective nuclear charge. Effective nuclear charge ataupun singkatannya adalah ZEFF, ZEF. So apa itu ZEF? ZEF ialah the net positive charge felt by n outermost electron. Dia adalah positive charge yang dirasai oleh elektron terluar dalam satu-satu atom. Dia adalah charge positif yang akan dirasai oleh elektron terluar. Right? Elektron terluar dalam satu-satu atom. Seperti yang kita sedia maklum, elektron ni dia adalah bercas negatif. Jadi nukleus yang mengandungi proton, dia adalah bercas positif. Jadi di situ dia akan ada satu attraction. Ada attraction forces. Dia ada daya tarikan. Right? Dia ada daya tarikan. Jadi saiz satu atom ini dia bergantung kepada kedudukan elektron terluar dengan nukleus. Maksudnya semakin jauh kedudukan elektron, semakin besarlah saiz atom. Semakin dekat, maksudnya semakin kecillah saiz atom. Right. ZEF ini sebenarnya kita boleh kita boleh dapatkan dia dalam bentuk persamaan ataupun formula. Untuk mencari ZEF, Z tolak dengan S. Z minus S. Apa itu Z? Z adalah proton number dan S adalah electron in inner shell. Electron in inner shell. Jadi sebelum ni dalam video 6.1 kita dah bincang beberapa terms dalam electronic configuration. Apa itu inner shell,
apa itu inner elektron, apa itu outer shell, apa itu outer elektron, apa itu valence elektron. Right? Jadi kalau ada masalah boleh rujuk balik kepada video 6.1 yang telah saya rekodkan. Okey. Sebagai contoh, katakanlah kita ada dua atom sodium dan juga atom klorin. Okey, cuba kita cari berapa nilai ZeF-nya. Jadi sebelum kita nak mencari nilai ZeF, pertama sekali kita kena tuliskan dia punya electronic configuration bagi tiap-tiap atom. Okey. So daripada electronic configuration, so kita akan kenal pasti di manakah inner elektron. So kalau kita lihat, so pemisah dia adalah di sini. Maksud dia ini adalah outer elektron. So ini adalah inner shell yang akan mengandungi inner elektron. Sama juga kalau untuk klorin, so pemisah dia adalah di sini. Shell ketiga dan yang ini adalah inner shell. Okey. Inner shell. So daripada situ kalau kita lihat proton number sodium adalah 11 dan proton number klorin adalah 17. Manakala inner elektron untuk sodium adalah 10. Okey. 2 campur 2 campur 6. So dia adalah 10. Begitu juga untuk Cl. So inner elektron dia adalah 10. Jadi berapakah nilai ZeF bagi sodium? So dengan menggunakan formula ZeF sama juga Z tolak S. So kita akan cari Z 11 tolak dengan S 10. Maka ZeF untuk sodium adalah positif 1. Dan ZeF untuk Cl adalah positif 7. So kalau kita lihat charge positif untuk klorin adalah lebih besar. So ini menunjukkan bahawa klorin akan lebih kuat untuk menarik elektron terluar. Okay. Attraction between nucleus to outer electron in chlorine is more stronger daripada sodium. Jadi kalau lebih kuat, apa kesan dengan saiznya? Okay, kita akan lihat kemudian. Baik. Faktor yang kedua adalah shielding effect. Okay. So apa itu shielding effect? Dia kata shielding effect adalah digambarkan attraction between nucleus and electron in any atom with more than one electron shell. Okay. So kalau kita nak lihat dengan lebih mudah, shielding effect ini sebenarnya adalah elektron in inner shell will screen ataupun shield. Okay, maksudnya shield ni menghalang. Okay, menghalang. Okay, electron in outermost shell from the full effect of the nuclear charge. So kalau kita lihat kat sini daripada gambar rajah atom, yang merah ini kita gambarkan sebagai elektron ataupun outer elektron. Manakala yang berwarna oranye adalah inner elektron. So kalau kita lihat kat sini, sekiranya kita ada 3 shell yang berada di dalam electronic configuration ataupun inner electronic configuration, maksudnya dia akan shield. Maksudnya dia akan menghalang elektron yang terluar kepada nukleus. Ini bermaksud kalau semakin banyak bilangan shell, okay, kalau macam ni dia 3. Jadi kalau lagi banyak bilangan shell, maksud dia lagi kuat dia punya shielding effect. Lebih tinggi shielding effect. Jadi lebih tinggi shielding effect, maksudnya kedudukan elektron ni akan jadi lebih jauh daripada nukleus. So bila lebih jauh, sudah tentu daya tarikannya akan jadi lebih lemah dan saiz akan lebih besar. Okey, so itu ada dua faktor. Alright, dua faktor. So mari kita lihat trend untuk atomic radius. Okey, so akan ada dua faktor yang akan mempengaruhi. So, cuma kita nak highlight di sini. Okey, untuk ZeF atau effective nuclear charge, so faktor ini akan lebih prefer kita bincangkan apabila merentas skala. Right? Apabila merentas skala, maka faktor effective nuclear charge yang akan kita ambil kira.
Manakala apabila dia menurun kumpulan, faktor yang akan mempengaruhi saiz sesuatu atom adalah shielding effect ataupun screening effect. Sebab screening effect dia bergantung dengan bilangan shell yang ada dalam satu-satu atom. Cuba kita lihat satu trend di sini. Katakanlah merentas skala. So, kita bincangkan untuk period ketiga. Okey, untuk period ketiga. Katakanlah kat sini kita nak bincangkan daripada sodium, aluminium dan juga argon. Okey, sodium, aluminium dan juga argon. So, electron configuration untuk tiap-tiap satu atom adalah seperti berikut. Dan kalau kita lihat bilangan shell untuk sodium adalah 3. Dan bilangan untuk ini elektron untuk sodium adalah 10. So, ini adalah elektron. Macam mana pula dengan aluminium? Aluminium juga mempunyai 3 shell dan juga 10 inner elektron. Begitu juga lah untuk argon, dia juga mempunyai 3 shell dan juga ada 10 inner elektron. Di sini kita dapat simpulkan bahawa dalam satu period yang sama, dia akan mempunyai bilangan shell yang sama dan juga inner elektron yang sama. So, ingat, dalam satu period yang sama, merentas skala, dia akan mempunyai shell yang sama dan inner elektron yang sama. Okey. Yang membezakan untuk ketiga-tiga atom ni adalah bilangan proton. Sodium 11, aluminium 13, argon 18. Oleh sebab untuk mencari ZeF, proton tolak inner elektron, maka kita akan dapat ZeF untuk sodium adalah positif 1, ZeF untuk aluminium adalah positif 3 dan ZeF untuk argon adalah positif 8. Dan apa kesan kepada saiz apabila efektif nuklear charge semakin meningkat merentas skala? So, apabila dia merentas skala, bilangan shell dan juga inner elektron tidak berubah. Tetapi efektif nuklear charge akan bertambah. Apabila efektif nuklear charge bertambah, attraction di antara nukleus dan juga outer elektron akan semakin kuat. So, ini akan menyebabkan outer elektron dengan nukleus akan menjadi semakin dekat. Oleh sebab itu, saiz juga akan menjadi semakin kecil apabila dia merentas skala. Jadi, kita boleh simpulkan di sini secara umumnya, apabila cross period, generally, the atomic radius will decrease. Okay. So, itu adalah untuk period 3. Begitulah juga untuk period 2 dan period-period yang lain. Secara umumnya, saiz akan mengecil apabila dia merentas skala daripada kiri ke kanan. Cuba kita lihat trend untuk menurun kumpulan. So, kita lihat untuk kumpulan yang sama, katakanlah kita lihat pada kumpulan 1, bermula daripada hidrogen, lithium, sodium, potasium, rubidium. Electronic configuration untuk tiap-tiap satu atom adalah seperti berikut. Dan kalau kita lihat, bilangan shell untuk hidrogen adalah 1. Bilangan shell untuk lithium adalah 2. Bilangan shell untuk sodium adalah 3. Bilangan shell untuk potasium adalah 4 dan seterusnya. Begitu juga dengan inner elektron, setiap satu akan mempunyai inner elektron yang berbeza. Dan apabila kita cari dengan nilai ZeF-nya, maka kita akan dapati bahawa ZeF untuk hidrogen adalah positif 1, ZeF untuk lithium adalah positif 1, ZeF untuk sodium positif 1 dan ZeF untuk potasium juga adalah positif 1. Jadi ini menunjukkan bahawa efektif nuklear charge apabila menurun kumpulan adalah sama.
Jadi untuk menurun kumpulan, maka kita tak boleh melihat faktor efektif nuclear charge untuk menentukan saiz satu-satu atom. Oleh sebab itu, apa yang akan mempengaruhi saiz apabila menurun kumpulan sudah tentu adalah bilangan principal quantum number ataupun shell. So, bagaimana dengan explanation-nya? So, when going down a group, effective nuclear charge remain still same. Number of shell will increase, and of course, the inner electrons also increase. So that the shielding effects will increase. So, attraction between nucleus and outer electron become weaker. Sebab kedudukan outer electron dengan nucleus menjadi semakin jauh. Oleh sebab itu, saiz apabila menurun kumpulan akan menjadi semakin besar. Okey. Baik. Itu adalah trend apabila merentas skala dan menurun kumpulan. Kita lihat sedikit perbandingan di antara ionic size dan juga atomic size. Okey, ionic size dan juga atomic size. Perbandingan ini hanya kita lihat untuk spesies yang sama. Contoh, sodium apabila dia membentuk ion akan membentuk sodium plus. Jadi sodium ion dan juga sodium atom, mana satu saiz yang lebih besar. Begitu juga untuk anion. Contohnya Cl dan juga Cl-. Jadi anion dan juga atomnya mana satu yang lebih besar. So ini yang akan kita bincangkan. So secara umum apabila anion terbentuk, elektron maksudnya akan ditambah ke dalam atom. Okey. Dan secara umum anion akan sentiasa lebih besar daripada parent atom ataupun atom asal dia. Right? Persoalan dia, kenapa? Baik, kita lihat dia punya explanation. Perbandingan di antara Cl- dan juga Cl. Kalau kita lihat untuk Cl ataupun klorin, electronic configuration untuk klorin adalah seperti berikut. Dan apabila klorin menerima satu elektron, bilangan elektron klorin akan bertambah. Okey, daripada 17 kepada 18. So, electronic configuration untuk klorin minus adalah seperti berikut. Proton number untuk klorin dan juga klorin ion tidak berubah. Yang berubah hanyalah bilangan elektron. Begitu juga dengan number of shell, juga tidak berubah. Begitu juga dengan number of inner electron, tetap sama, 10. Macam mana dengan effective nuclear charge? Oleh sebab Z ataupun proton tidak berubah dan inner electron tetap sama, jadi effective nuclear charge juga tetap sama. Okey. So di sini cuma perbezaan hanyalah daripada bilangan elektron. Tetapi kenapa klorin ion ataupun anion lebih besar daripada atom asalnya? So explanation adalah seperti berikut. Total number of electron in chlorine is more. So dia lebih banyak. So bila lebih banyak, electron repulsion. Okay, repulsion between electron in chlorine ion akan menjadi lebih tinggi. Ini kerana elektron bercas negatif. Jadi apabila penambahan elektron berlaku, maka akan ada tolakan
ataupun repulsion di situ. Okey. Sebab elektron dengan elektron sama-sama mempunyai charge negatif. So, bila ada tolakan berlaku dan tolakan semakin bertambah, apa akan jadi? Elektron cloud akan mengembang. Okey, ataupun kita panggil awan elektron. Awan elektron akan semakin besar. And then attraction between nucleus and outer electron akan menjadi lemah, dan saiz untuk klorin ion akan lebih besar daripada klorin atom. Baik, macam mana pula dengan cation? Cation terbentuk bila elektron dikeluarkan daripada satu atom. Dan secara generalnya, cation akan menjadi lebih kecil daripada parent atomnya. Persoalan dia kenapa? Kalau kita lihat contoh di sini, sodium ion dan juga sodium atom. Okey. Sodium ion elektronnya adalah 11. Jadi electronic configuration adalah seperti berikut. Okey, sodium atom, sodium atom electronic configuration adalah seperti berikut. Apabila sodium mengeluarkan satu elektron, maka bilangan elektron akan berkurang menjadi 10. So, electronic configuration-nya akan tinggal 1s2, 2s2 dan 2p6. Okey, proton number tidak berubah, tetap sama bagi kedua-dua spesies. Dan number of shell untuk sodium atom ialah 3 dan sodium ion ialah 2. Ini kerana satu elektron telah dikeluarkan. Dan secara tak langsung, shell yang ketiga juga telah dikeluarkan daripada atom. Number of inner electron pun akan berubah. Untuk sodium atom 10. Manakala untuk sodium ion, inner elektron dia hanya tinggal 2 sahaja. Apabila kita kira efektif nuclear charge, kita akan dapati sodium ion adalah positif 1. Sodium atom adalah positif 1. Kalau sodium ion adalah positif 9. Jadi, kita akan lihat the explanation. Total number of electron in sodium ion is less than sodium. Okay, sodium ion bilangan elektron dia 10. Sodium atom adalah 11. Apabila bilangan elektron berkurang, repulsion between electron in sodium ion akan menjadi kurang. So, elektron cloud juga akan mengecil. Number of electron in sodium ion adalah lebih sedikit. Dan kita lihat di sini efektif nuclear charge sodium ion lebih tinggi berbanding dengan sodium atom. Jadi, attraction between nucleus to outer electron in sodium ion become more stronger. So, size of sodium ion akan menjadi lebih kecil. Okay. So, itu adalah perbandingan ion dan juga atom. Mari kita lihat contoh soalan. Soalan ini sebenarnya saya ambil daripada soalan tutorial. Okay, soalan tutorial nombor 1. The following table show the electronic configuration for element V, W, X, Y, and Z. Okay, the electronic configuration adalah seperti berikut. Based on the electronic configuration, state the block for each element. Seperti yang kita bincangkan dalam 6.1, untuk kita identify block, maka kita akan lihat daripada electronic configuration orbital yang mempunyai tenaga yang paling tinggi ataupun yang paling hujung sekali. Okay, jadi untuk elemen V, dia adalah blok S.
Elemen W dia juga adalah blok S. Elemen X dia adalah blok P. Elemen Y dia adalah blok S. Dan untuk elemen Z, walaupun yang hujung adalah 4S, tetapi kalau ikut aufbau, 3D mempunyai tenaga yang lebih tinggi daripada 4S. Maksudnya, kalau kita buat ikut aufbau, aturan aufbau, cara menulis electronic configuration, kita akan buat 4S dahulu. 4S 2 dan 3D 2. So, itu bermaksud blok untuk elemen Z adalah blok T. Okey, blok T. Baik, selesai soalan A. Choose the elements which are in the same group in the periodic table. Give reason. So, kalau kita lihat kat sini, yang mempunyai grup yang sama adalah, untuk mencari grup yang sama, kita kena lihat bilangan valence elektron yang sama. So, kalau kita lihat yang mempunyai valence elektron sama adalah W dan Y. Okey, W dan Y. So, W dan Y mempunyai grup yang sama. Kenapa? Ini kerana dia berada di blok yang sama dan juga mempunyai valence elektron yang sama. Okey, selesai. Okay, C. Compare and explain the difference in atomic size between W and X. W dan juga X. So, kalau kita lihat di sini, W dan X, kedua-duanya berada pada period yang ketiga. Okay, period yang ketiga. Jadi, apabila kita nak membincangkan berkaitan dengan size untuk period yang sama, maka kita akan melihat faktor effective nuclear charge. Effective nuclear charge. So, untuk W, effective nuclear charge ni adalah, ini elektron dia adalah 10. Jadi, 12 tolak dengan 10, maka adalah positif 2. Manakala untuk X, ini elektron dia adalah 10. So, 17 tolak dengan 10, maka effective nuclear charge nya adalah positif 7. So, ini bermaksud size X akan lebih kecil daripada size W. Kerana X mempunyai efektif nuclear charge yang lebih besar. Okay. So, kena ingat, efektif nuclear charge dan size adalah berkadar songsang. Okay. Inversely proportional. Selesai yang C. Dan last sekali, write the symbol for the ion of X and Y. Explain the different size between the ion and its neutral atom for X dan juga Y. Untuk X, okay, dia adalah kumpulan 17. Sebab dia mempunyai 7 valence elektron. Dan apabila ataupun jadi untuk elemen X, dia lebih prefer untuk receive 1 mole electron to obey noble gas configuration. Okay, dia akan lebih prefer untuk nak menerima satu lagi elektron. Jadi X akan menjadi X minus. Manakala untuk Y, dia berada pada blok S. Dan kalau kita lihat, valence elektron dia adalah 2. Bermaksud dia adalah kumpulan 2. Jadi untuk elemen Y, dia lebih prefer untuk mengeluarkan 2 elektron. So, dia akan remove. So, Y akan menjadi Y2 positif. So, kita akan dapat X minus dan juga Y2 positif. Jadi, kita bandingkan size ion X dan juga atomnya. Begitu juga dengan ion Y dan juga atomnya. So, X ion mempunyai, ataupun X ion lebih besar daripada X atom. Okay. So, explanation ni adalah seperti berikut. Seperti yang telah kita bincangkan tadi. Begitu juga dengan Y2+, dia akan lebih kecil daripada atom asal dia. Right? Jadi, kena ingat,
cation sentiasa lebih kecil daripada atom asalnya. Begitu juga dengan anion sentiasa lebih besar daripada atom asalnya. Alright, tengok satu lagi contoh soalan. Soalan nombor 2. What is the effective nuclear charge? As we know, effective nuclear charge is the net positive charge felt by an outermost electron in an atom. Explain the trend of atomic radius across a period in periodic table. Okay, so ingat bila cross period from left to right, the proton number will increase. Okay, ingat across period. Satu, proton number akan bertambah. Bila proton number bertambah, efektif nuclear charge juga akan bertambah. Oleh kerana efektif nuclear charge bertambah, daya tarikan nukleus kepada outer elektron juga akan semakin kuat. Oleh sebab itu, outermost electron pull, okay, closer to nucleus. Oleh sebab itu, saiz akan menjadi lebih kecil. Right? So ini adalah trend merentas skala. Okay? Atomic radius generally decrease across period from left to right. So make sure apabila kita menjawab, poin-poin ni kena ada. Okay, poin-poin ni kena ada. Okay, itu saja.